64 tahun kita sudah merdeka. Bersesuaian dengan usia itu, belia dituntut bangkit dalam keadaan tenang, rasional dan matang dalam menempuh cabaran dari sudut ekonomi, sosial, teknologi, pendidikan, kesihatan dan politik. Lebih-lebih lagi ketika dunia berdepan pandemik COVID-19. Dan bukannya menjadi golongan yang menyumbang kepada kemunduran dan kejatuhan negara. Khadijah Faisal ada laporannya. Sepanjang tahun ini, pelbagai ragam dan karenah golongan belia yang bertindak mengikut emosi hingga mampu mengganggu gugat ketenteraman dan kesejahteraan negara dilaporkan. Berdasarkan tinjauan audiovisual yang diperolehi dari media sosial sejak awal tahun 2020, ketika bermulanya krisis politik dan peralihan kerajaan mendapati terdapat pengguna media sosial memperlekehkan peranan institusi beraja untuk memulihkan ketegangan politik. Sehubungan itu, pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan dan Fellow Bersekutu IPSAS UPM, Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid Arsyad berkata, tenang, rasional dan matang dalam bertindak merupakan tanggungjawab belia yang dapat meredakan dan mengatasi krisis yang didepani negara. Untuk menjadi golongan belia yang menyumbang kepada negara, pada waktu ini kita kena lebih berkhemah, kita perlu lebih cuba untuk menjadi lebih rasional, tidak mudah melata, tidak mudah memberikan info-info ataupun maklumat-maklumat yang tidak benar, yang menimbulkan suasana panik dan sebagainya. Jika kita lihat dalam konteks senario politik pada hari ini, dengan adanya usaha untuk kita membuat satu provokasi supaya golongan belia turun ke jalanan untuk melakukan demonstrasi. Sebenarnya dalam situasi pandemik COVID-19 sekarang ini, sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia, terutamanya golongan belia, harus peka. Kita sepatutnya patuh kepada SOP. Namun, menurutnya, golongan belia Malaysia memiliki daya juang yang tinggi sekiranya bijak merebut peluang dalam memberi sumbangan kepada negara. Merujuk kajian Indeks Belia Malaysia IBM 2020, terdapat peningkatan tahap patriotisme dalam kalangan belia iaitu sebanyak 61.68% berbanding IBM 2019 iaitu pada tahap 60.24%. Dan kalau kita lihat penglibatan golongan belia dalam MyVac, dan sebagai sukarelawan iaitu Malaysia Vaccine Support Volunteers ni, dapati sehingga Julai 2021 sampai hampir 80,000 rakyat Malaysia telah mendaftar sebagai sukarelawan dan kebanyakan mereka ni adalah golongan belia. Jelasnya, berdasarkan perbezaan peratusan, penambahbaikan masih perlu dilakukan dengan mengadakan pelbagai program kesedaran dan peningkatan kemahiran agar golongan belia lebih versatile dan berdaya saing selain memiliki pemahaman yang jelas tentang jati diri terhadap kesedaran budaya, agama dan sahsia kenegaraan. Rata-rata masyarakat juga berpandangan belia seharusnya memupuk sikap bertanggungjawab dan fokus dalam membantu memutuskan penularan COVID-19 berbanding melakukan tindakan yang hanya merugikan diri sendiri. Sebagai belia dan juga netizen, saya percaya bahawa kita mempunyai tanggungjawab yang paling penting dalam bidang sosial. Dan bidang sosial merupakan ejen yang mengganggu ketenteraman komuniti dan bukannya menjadi penyumbang kepada virus yang menimbulkan masalah kepada negara ini. Ayo belia, bangkitlah bersama. Sementara itu, pendakwah Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan menasihati seluruh rakyat Malaysia agar menghentikan pertelagahan dan tindakan yang tidak memberi manfaat, sebaliknya menghargai pengorbanan pejuang pandemik COVID-19. Kita membantu mereka yang berusaha untuk mengembalikan keamanan di Malaysia ini. Mereka yang sentiasa duduk di barisan hadapan dan mereka yang mungkin pejuang-pejuang yang tidak didendangkan seperti penggali kubur, mereka yang menguruskan jenazah, mereka yang jaga guard, yang menjaga keamanan, maka mereka juga pejuang-pejuang yang telah berkorban untuk negara tercinta. Keringat dan tumpah darah mereka yang terdahulu tidak boleh dipersiakan begitu sahaja. Jangan hanya mengikut darah muda, kita lupa apa yang perlu diperjuangkan dan apa yang perlu dilindungi. 2 tahun kebelakangan ini, pelbagai cabaran yang terpaksa kita tempuhi. Tidak sekadar berdepan dengan wabak pembunuh COVID-19, kita juga terpaksa berdepan dengan krisis politik yang mampu mengganggu gugat ketenteraman dan kesejahteraan negara. Oleh itu, jangan biarkan pisau dalam selimut ini menghiris satu demi satu nilai perpaduan. Sebaliknya, menghargai pejuang-pejuang terdahulu dengan kebebasan yang kita nikmati ketika ini dan bersama-sama
bertugas barisan hadapan dalam memerangi pandemik COVID-19. Kami mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan kali ke-64. Khadijah Faisal melaporkan untuk Berita Al Hijrah.